Ikhlas bukan satu benda bebanan dalam bentuk penyesaan, tapi dia adalah bebanan dalam bentuk ujian. Kita salah faham bahawa melihat ikhlas itu satu bebanan, yang mana ia menyukarkan kita sampai kepada Allah. Kita ikhlas dia merupakan rukun dalaman, dia bukan rukun luaran. Kalau luaran dia punya syarat, maknanya seperti engineer, kemudian seperti arkitek, tetapi masalah rukun ini dia masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam satu benda yang menjadi asas. Seseorang yang solat tidak ada rokok, maka tidak dinamakan sebagai solat. Sebab itu ulama hari ini membahaskan bahawa setiap amalan kita ini nama dia suratun qa'imatun, adalah patung ataupun gambaran saja. Maknanya dia tidak berfungsi. Cuba kita tengok di kedai, patung, apa beza patung dengan orang perempuan betul? Tak gerak. Ada orang Minang ke? Bukan kita buat gambar ni. Gambar wanita yang cantik, Siti Khaliza ke, Dara Fazira ke, Niloufar ke, betul kan? Tak ada, perlu ada sikit. Jadi kita tengok di situ, kita tidak akan minat patung tersebut kerana tidak ada roh. Begitu dengan amalan kita. Allah melihat amalan kita seperti patung, tak ada apa-apa fungsi. Jadi orang yang kuat sembahyang, gambaran itu gambaran saja. Sebab orang kafir pun boleh sembahyang, semua orang boleh sembahyang, cuma tidak sah saja. Sebab itu gambaran ini menjelaskan kepada kita, banyak orang dia hanya melukis, tapi lukisan dia tidak memberi apa-apa fungsi. Begitu dengan kita, banyak kita buat amalan, sekiranya ikhlas ini tidak wujud di dalam kita punya amal, maka ia menjadi debu yang bertebaran. Maka di akhirat kelak Allah menyebut golongan sedemikian, faj'alnahu haba'an manthura. Allah menjadikan amalan kita sebagai benda yang debu bertebaran. Kita tengok banyak, tapi akhirnya dia terbang dan siapa pun tidak dapat kutip. Ini yang memberi kita gambaran bahawa ikhlas ia merupakan satu benda yang patut kita cari. Dan mudah-mudahan Allah akan memberi kepada kita. Kita perlu mencari, tetapi yang merupakan hadiah yang Allah berikan. Karena ikhlas, kita katakan ikhlas satu benda yang bukan dapat secara akademik, la yuta'allam, tetapi ia merupakan hadiah sekiranya kita mengikut jalan dia. Dia panggil apa kalau kita naik kapal, mesti di atas laut. Kalau kita nak kereta, mesti di atas darat. Begitu untuk mendapatkan ikhlas, dia ada syarat dia. Yang pertama apa dia? Al-ilm. Saya ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, macam mana ikhlas? Sebab tu kita kena belajar. Wajibah kita belajar ilmu ikhlas. Kerana ilmu ini dia akan menjelaskan apa tujuan ibadat. Kalau kita tidak ada ilmu tentang ibadat, bahawa ibadat ini untuk mendapatkan as-sawab, dia panggil pahala. Pahala ni apa? Reward. Reward daripada Allah. Sebab ada orang beribadat ikut orang, maka dia tidak dapat pahala. Dia mesti mengetahui ibadat ini adalah untuk mendapatkan reward daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada manusia. Maka siapa yang tidak ada dalam hatinya lillahi ta'ala, maka ibadat ini dinamakan syirik. Syirik ini dia tidak membatalkan iman. Dia panggil syirik khafi. Kita ada dua syirik. Syirik apa itu? Jali. Ini bukan, sini ada nama jali ya? Bukan jali. Syirik. Okey, syirik khafi ini masuk syirik yang tersembunyi. Orang tak nampak, lebih tersembunyi daripada perjalanan semut. Semutlah kalau kita berjalan, bila kita sedar bila masuk waktu yang kita tahu. Tapi kalau berjalan tepi kita tak sedar. Dia amat berbahaya. Dan bila kita tahu kita lihat kualiti uang ketika kita bersendirian. Tapi kita tak tahu kita lihat ikhlas, menurut orang ramai semangat. Ada orang baru, tapi kalau ketika kita bersendirian, kita malas beribadat, bermakna ibadat kita depan orang itu adalah ibadat yang tidak ada kualiti ikhlas lagi. So kita boleh belajar daripada kita melihat kehidupan kita di hadapan orang dan di belakang orang. Sebab itu orang yang berkualiti, dia berzikir bersendirian lebih banyak daripada berzikir berkumpulan. Seorang yang akan dipayung oleh Allah pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dipayung oleh Allah. Yang mana pada hari tersebut payungan itu hanya milik Allah.
Golongan tersebut sifat yang terakhir dalam kehidupan dan seharian ialah menangis dalam bersedih. Nampak gambaran orang yang ikhlas. Maksudnya, ini malam itu kita menangis mengenangkan dosa kita. Fafadat ainahu, bila kita mengenangkan dosa kita, kita berzikir dan melihat kepada kebesaran Allah, dan kita telah menyebutkan bahawa pada yang lepas khalwah, kita duduk bersendirian, adalah rawatan hati yang sangat penting. Kerana kita telah mendapati secara teori dan praktikal, pembangunan insan itu bermula dengan pembersihan hati dia. Karena hati yang bersih dapat menerima cahaya. Cuba kita bayangkan, cermin yang di hadapan kita itu kotor. Kita tidak mampu melihat wajah kita. Bukan kekotoran itu pada wajah kita, tetapi pada cermin tersebut. Maka amalan kita begitu. Amalan kita tidak betul, mulut kita tidak betul, telinga kita tidak betul, perut kita tidak betul, kemaluan kita tidak betul, karena muskilahnya di hati. Seperti kata Rasulullah, "Idza salaha al-jasadu kullu, wa idza fasada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb." Dan qalb ini tempat kita menerima kasih sayang Allah, tempat kita rindu kepada Allah. Kita tidak sebut rindu di sini, rindu di sini, sayang di sini, saya cinta kepada kamu. Ada tak tu? Saya marah kepada kamu. Tak ada semuanya di sini. Kali ini dia merupakan mahal rahmatillah ya azza wa jalla. Sebab itu ada orang tasawuf, dia koma tapi hatinya, jantungnya berzikir. Nabi ini dipanggil Antus-Sprint, memindah bawah segalanya. Sebab apa dia berzikir? Sebab dia selalu berzikir. Sebab itu kata Rasulullah, mata aku tidur, hati tidak tidur. Kita mungkin mulut berzikir, hati tidak berzikir. Kerana yang paling penting menggerakkan hati, bagaimana untuk mendapatkan ini? Perbanyakkan zikir. Allah, Allah. Jadi bila kita banyak sebut kalimah Allah, kekuatan itu ada. Kerana kalimah Allah yang paling besar. Sebenarnya dalam sembahyang kita kena sebut Allahu Akbar, baru sah sembahyang. Yang lain tidak sah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maksudnya alam ini kesemuanya kekuatan yang diambil daripada kekuatan Allah. Kalau dia besar, Allah lebih besar lagi. Kalau kita besar, Allah lebih besar lagi. Ketika mana kita takbiratul ihram, takbir sebab membesarkan Allah, kemudian mengharamkan semua benda yang diharuskan. Ihram itu maksud mengharuskan benda yang halal. Sebelum itu kita boleh bercakap, kita takbir dan tidak boleh bercakap, melainkan zikir dan juga membaca Al-Quran. Sebelum itu kita boleh makan, ketika kita bertakbir tidak boleh makan. Kita boleh tidur di luar sembahyang, tapi dalam sembahyang tidak boleh tidur. Kita boleh buat gerakan yang banyak ketika mana luar solat. Ketika solat kita tidak boleh melakukan pergerakan. Maka dinamakan sebagai takbir, membesarkan Tuhan, lil ihram, untuk mengharapkan benda-benda yang berbentuk duniawi. Maka dia melahirkan fikrah seperti fikrah zuhud. Gambaran kita tidak mahu kepada benda-benda yang lawa. Sebab kalau kita solat, kita telah cuba meriset ataupun mewarnai minda kita menjadi orang yang hanya bercakap kalimah yang paling terbaik, kalimah subhanallah. Dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutkan kalimatani habibatani ila rahman, thaqilatani fil mizan, khafifatani ala lisan, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimah yang paling disukai oleh Allah, kalimah yang paling berat timbangannya dalam mizan Allah nanti insyaAllah di akhirat. Kalimah yang paling ringan di dalam sebutan lidah kita. Apa kalimah tersebut? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalau kita bercakap yang lain, puji orang dan sebagainya bagus, tapi kalimah yang paling Allah suka adalah subhanallah. Dan itu pun kita selalu sebut subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimah yang paling disukai oleh Allah. Disebutkan oleh ulama, kalimah ini diajar oleh Allah kepada malaikat. Jadi Allah pilih bahasa ini, mengajar malaikat, kemudian malaikat beramal, dan benda ini diwarisikan kepada kita.